Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Kali ini saya akan terangkan tentang satu teknik yang dinamakan sebagai slide transition morph profiles. Sebelum itu, tuan-tuan dan puan, saya ulang lagi sekali apakah yang dimasukkan dengan slide transition, sebab mungkin ada beberapa orang yang sedang menonton daripada tonton video yang pertama ini kan, dan tengok video yang sebelum-sebelum ini. Baik, saya terangkan, slide transition adalah pertukaran ataupun animasi di antara satu slide kepada satu slide yang lain. Contohnya, ini slide yang pertama, kalau saya klik play show, kalau saya klik next, tanpa ada slide transition, dia akan terus jadi terkejut begini. Lompat-lompat, terkejut gitu kan. Jadi nampak tak cantik. So apa kita buat? Kita boleh tambahkan slide transition kepada slide yang seterusnya ni. Slide yang kedua ni, pergi kat slide transition ke atas. Kita cari apa yang kita mahukan. Contohnya kita nak ambil yang mana yang sesuai dengannya. Mana-mana sajalah sebenarnya. Okey, katakan saya ambil contohnya orbit ni. Dia akan jadi begitu. Nampak Jadi sekarang apa berlaku adalah bila saya klik next, dia akan jadi slide transition yang orbit tadi. Baik, ada satu transition yang dinamakan sebagai morph. Morph ni bermaksud slide yang sekarang ni, yang tuan-tuan tengok, saya letakkan gambar bulatan ni. Dalam slide yang kedua, saya letakkan gambar bulatan juga, tetapi yang lebih besar dan sebelah kanan, gambar yang sama. Jadi dengan adanya transition morph ni, apa yang akan berlaku adalah, bila saya klik next, saya klik next, ini akan berlaku. Nampak? Lebih cantik kan? Dia punya pergerakan dan boleh membantu kita dalam beberapa aspek tentang kita punya presentation nanti. Ini salah satu contohnya. Saya namakan sesi kita kali ini sebagai morph profile sebab saya nak terangkan slide transition morph ni kita boleh gunakan untuk kita memperkenalkan sesuatu seperti kita memperkenalkan orang-orang yang penting. Contohnya, saya ada 5 bulatan di sini. Saya nak perkenalkan kepada saya punya audience katakan Dan bila saya nak perkenalkan bulatan yang pertama, saya klik next. Ini bulatan pertama yang merah ni ke depan contohnya. Dan bila dia ke depan, semua audience dia akan tahu bahawa saya sedang ceritakan tentang bulatan yang merah ni. Saya cerita sikit, dah habis, saya klik semula, dia patah balik semula. Sekarang bulatan yang mana pula? Okey, saya klik next, datang bulatan yang kedua. Saya ceritakan, cerita dah habis, dia patah balik semula. Kesannya tuan-tuan dan puan, yang paling besar adalah, ramai tak perasan benda ni, audience, kita punya penonton, dia akan nampak gambaran keseluruhan apa yang sedang kita ceritakan kepada mereka ni. Jadi mereka akan fokuslah sebenarnya apa yang berlaku kan. Berbanding dengan satu slide, satu gambar, satu cerita-cerita, masuk slide yang dah 10-20, orang dah lupa dah gambaran keseluruhan apa yang nak ceritakan. Lagi lebih menarik tuan-tuan dan puan, bayangkan kalau saya nak ceritakan tentang 5 watak dalam saya punya cerita. Saya sedang bercerita katakan, saya ada 5 watak ni. Bila saya nak terangkan tentang watak yang pertama, saya klik next. Keluar watak yang pertama ni. So saya ceritalah, cerita nama dia apa, cerita dia nama ni. Dah habis cerita, saya klik next, dia patah balik dan masuk watak yang kedua pula. Cerita yang kedua. Apa yang berlaku kan? Ni cerita yang kedua. Dan habis tu, dia patah balik semula. Jadi sangat-sangat menarik tuan-tuan, ini semua adalah menggunakan teknik morph tadi tu. Dan saya namakan profile sebab kita gunakan untuk memperkenalkan sesuatu satu demi satu. Lebih menarik lagi nak buat, bila yang watak, ni watak sultan yang warna kuning ni, kalau dia ke depan, bayangkan kat belakang ni pula dia jadi semakin kecil ke belakang. Efek dia jadi lebih cantik. Contohnya begini saya klik next, dia akan jadi begini. Tengok yang belakang bawah. Kecil ke belakang kan, nampak lebih jauh ke depan dia pergi ni. So efeknya, bila peserta tengok, kadang-kadang dia macam terpukau tau tengok dengan apa yang kita sedang sampaikan tu. Jadi bila kita dah habis, kita patah balik semula, dia hidup balik semula. Nampak lebih menarik kan? Okey, sekarang ni bayangkan kita secara formal lah pula katakan kita punya board meeting ataupun meeting yang melibatkan situasi yang formal, nak menerangkan tentang board of directors, senarai guru-guru, senarai pengetua contohnya kan. Jadi kita letakkan gambar begini, kemudian katalah ada 4 orang penting kat sini, board of directors. Saya nak terangkan orang pertama, saya klik next, keluar gambar orang pertama ni kan, the boss. Saya cerita pasal the boss ni. Mungkin boleh keluar slide yang seterusnya untuk menerangkan tentang the boss ni. Dah habis cerita semua, dah keluarkan semua maklumat, saya klik next, dia akan patah balik ke kedudukan asal. Jadi audience lagi sekali dia akan nampak gambaran keseluruhan siapa yang ada dalam board of directors ni setiap sepanjang masa persembahan tersebut. Dan seterusnya, klik yang seterusnya, cerita pasal yang kedua pula. Yang kedua, the real boss, konon-kononnya kan. Cerita pasal the real boss ni pula. Cerita dah habis, patah balik semula. Jadi lagi sekali, audience akan sentiasa nampak gambaran keseluruhan
profiles ataupun sesiapa yang sedang kita ceritakan ni. Ini kelebihan kita gunakan Morph tadi tu. Sangat menarik. Okay, ini paling best saya rasa tuan-tuan. Saya sebagai trainer, penceramah, teknik belajar, saya pergi ke sekolah-sekolah, saya pergi jumpa dengan orang korporat, cerita pasal teknik belajar semua. Saya ceritakan tentang buku-buku ataupun e-book yang saya ada. Ini tuan-tuan, adalah e-book yang saya ada dekat saya punya laman web, osmanafan.com. Saya ceritakan 4 e-book yang terbaru ni, yang orang boleh beli melalui laman web. Kemudian, saya nak highlightkan satu je contohnya, nak ceritakan apa yang paling penting. Saya klik next, keluar buku yang paling penting ni sekali. Saya kata tuan-tuan perempuan, e-book ni adalah e-book yang terbaik dan juga paling laris setakat ini Smart Study Speed Reading. Ia ada dijual di laman web kami, osmanafan.com. Bila saya ceritakan pasal e-book ni, orang nampak dia tengah highlight. So, orang nampak saya sedang ceritakan tentang e-book ini. Di lain tu ada, tetapi orang fokus dekat yang besar ni. Dah habis cerita, tekan balik, tekan patah balik semula. Jadi tuan-tuan puan, sepanjang saya bercerita, orang boleh, saya punya audience, dia boleh nampak semua senarai buku yang saya ada tu kan. Sangat menarik. Baik, macam mana cara kita nak buat apa yang setelah saya tunjukkan tadi tu? Okay, kita bermula dengan pada awal tuan-tuan. Okey, mari kita tengok yang ni. Macam mana saya buat ni? Macam mana daripada sini? Okey, bila saya klik next, dia pergi depan. Dan saya tekan lagi sekali, dia pergi ke belakang. Ya, ada soalannya yang penting kena tanya begini. Ada berapa slide saya gunakan untuk buat benda ni? Ada berapa slide? Okey, sekarang saya tengoknya begini Ini gambar yang asal, Okey, slide yang kedua seterusnya. Saya letak kamera ke depan. Dan slide ketiga ni adalah gambar yang asal tadi balik. Saya cuma copy dia, letak balik semula kat sini. Okey, mari saya buat demonstrasi sikit tuan-tuan Okey, katakan tuan-tuan, saya gunakan senang guna slide baru lah katakan Slide baru, okey nampak ada beza sikit kan. Okey, slide baru ni, dekat sini saya lukiskan, kali ni kita buat petak lah pula. Petak begini. Okey, nak senang ni Ctrl D saja, alihkan ke sini, Ctrl D. Highlight dua-dua, Ctrl D lagi sekali. Dan Ctrl D lagi sekali. Kali ni ada 6 pula kan. Warna dia biarlah kita tak payah tukar lah kot. Nak cepat, nak senang tunjuk Okey, ini slide yang pertama kita buat. Kemudian, katalah ada satu ni yang kita nak ceritakan dalam yang seterusnya. So kita tukarlah warna dia sikit tuan-tuan Okey, sekejap. Okey, kita tukar warna dia. Katalah warna, kita ambil warna purple lah katakan Alright. Slide yang seterusnya, kita nak bagi nampak yang purple ni ke depan. Jadi cara paling senang nak buat, klik dekat slide ni yang sebelah kiri ni, nombor 4 ni, tekan Ctrl D, duplicate. Kita duplicate semua sekali maksudnya, nampak? Dia keluar sama atas dengan bawah ni kan. Jadi bawah ni, yang slide kelima ni, kita cuma tarikkan dia ke bawah ni. Ke bawah. Nak tarik saja boleh, nak bagi besar pun boleh juga. Kalau kita besarkan sikit contohnya, sebab kita nak highlightkan dia, cerita pasal dia kan. Kita boleh besarkan dia. Okay, kemudian dekat slide ni, kita pergi dekat transition, masukkan morph. Nampak tak punya kesan tu berlaku? Okay, saya ada cerita dalam video saya sebelum ni, saya cadangkan 3 lah kalau boleh, 3 saat sebab pergerakannya nampak lebih teratur, lebih kemas, tak terlampau kelakar kabut sangat. Jadi cuba lagi sekali preview, akan keluar B-nya teman-teman. Okay, sekarang saya pergi atas ni, saya klik slideshow, saya tekan next, ini akan berlaku. Okay, sekarang macam mana saya boleh buat dia patah balik semula? Patah balik semula ke kedudukan asal. Yang itu sebenarnya tak banyak kerja tuan-tuan. Tak banyak kerja, apa nak buat? Pergi kat slide 4 ni, Ctrl C. Ctrl C. Dan pergi kat 5 ni, Ctrl V. Dia akan keluar dekat bawah 5 ni, yang ke-6. Kita letak kat slide yang ke-5, kita Ctrl V, kita paste kat tadi, dia akan keluar dekat bawah dia. Jadi 6 dengan 4 ni adalah slide yang sama. Cuma dekat 6 ni, dia belum ada apa-apa transition. Cuba tengok atas ni. Transition nampak none kan? So, tambahkan morph kat sini juga. Morph nampak, dia patah balik semula. Tapi laju sangat kan? Tengok saya ulang lagi sekali, cuba tengok. Kalau kabut nampak dia pergi tu kan? So, cadangan saya tambahkan jadikan 3 saat. Akan datang saya akan ceritakan tentang masa ni pula. Macam mana kita nak tentukan masa mana yang sesuai Jadi sekarang ni, saya dah ada 3 slide. 1, 2, 3 kan? Okay, mari kita pergi slide pertama. Slideshow. Saya klik next. Besar. Saya klik next lagi sekali. Dia patah balik semula tuan-tuan. Nampak? Simple saja kan? Itulah caranya tuan-tuan So, tak susah sebenarnya. Okey, sekarang kita tengok yang ini pula tuan-tuan. Contoh ni Okey. Alright, yang ni pun sama juga. Ke depan ke belakang ni. Tapi macam mana yang saya buat yang ni Ada satu ni saya buat. Okey. Bila saya klik next,
Right? Yang sultan tu ke depan, tetapi yang 4 kat belakang tu dia pergi ke belakang dan dia juga makin mengecil. Tengok saya buat, saya klik next, yang ke belakang tak? Ini membuatkan dia punya jarak nampak lebih jauh dan nampak macam betul-betul dia smooth ke depan kan. Dan saya klik lagi sekali, dia patah balik sama semua sekali. Boleh tak teka macam mana saya buat? Sekarang saya tunjukkan saya gunakan konsep yang sama tadi. Konsep yang sama, saya copy satulah kat atas ni Kita gunakan yang ni lah katakan Control kat sini. Saya buat dekat sini lah supaya senang nampak Okey, saya buat kat sini. Saya paste dia. Okey, sekarang ni, ini slide yang pertama. Kita nak besarkan slide yang ni kan, yang purple ni. Saya Control D, buat duplicate. Dan yang ni, saya bagi dia ke depan. Saya tak besarkan dia, saya bagi ke depan saja. Dan apa berlaku kat belakang ni sebenarnya, saya kecilkan mereka. Saya highlightkan semua. Untuk mudah saya buat kerja, saya groupkan dia dulu. Control G dia group. Kemudian saya kecilkan semua sekali serentak supaya saiznya sama saja kan. Kemudian ungroup. Okey, ungroup macam inilah. Dah senang ni. Okey, saya patah balik semula takut tak dapat buat Control G kan. Okey, saya patah balik semula. Okey, dah highlight semua ni, right click, pergi kat group, kita groupkan dia. Itu yang saya buat tadi sebenarnya tu. Tapi saya gunakan shortcut key Control G. Sekarang saya tekan shift, saya drag daripada hujung ni, kecilkan dia. Kemudian right click lagi sekali, kita ungroupkan dia supaya kita boleh asingkan dia. Okey, sekarang yang ni saya letak kat ujung ni. Saya asingkan sikit lah. Nampaklah ada jarak sikit kan. Yang ni kat sini. Beri jarak sikit kat sini. Ni kat sini. Okay, sekarang mari kita tengok apa yang berlaku ni daripada sini. Dia tekan dari sini, nampak? Jadi dekat yang slide yang 20 ni, transition morph. Dan saya tambahkan 3 saat tadi. Cuba tengok efek dia pada yang belakang jadi kecil ni kan. Dia bukan ke belakang saja, dia menjadi semakin kecil. Tekan next. Nampak? Okey, lagi sekali. Macam mana patah balik semula? Macam mana patah balik pada kedudukan asal? Simple saja. Tak payah susah-susah nak buat satu-satu. Pergi kat slide asal tadi, Ctrl C. Di bawah ni, Ctrl V. Ini hasilnya, dia pergi bawah ni Okey, jadi dekat sini pun sama juga. Jangan lupa letakkan morph ni, transition ni. Dan tambah juga masa dia lebih kurang 3 saat tadi kan. Okey, main pada awal. Tuan-tuan, sedia? Okey, saya klik next. Saya klik next lagi sekali. Patah balik semula. Sangat menarik tuan-tuan Jadi tuan-tuan, bila dah faham konsep ni sebenarnya, dah boleh nampak macam mana saya buat board of directors tadi kan. Dalam situasi korporat, saya rasa ini part yang menarik lah. Saya buat ni contoh saja. Kalau dalam situasi korporat, mungkin dia lebih teratur, lebih cantik punya design dengan ada tulisan-tulisan lagi sekali kan. Tapi saya nak terangkan macam mana cara kita gerakkan image ni. Okey, contoh yang terakhir tuan-tuan. Saya gunakan yang gambar buku dia tu. Sebab ini mungkin relevan kan. Cikgu-cikgu, trainer, penceramah, nak tunjukkan buku yang kita tulis, artikel yang kita pernah masuk khabar contohnya. Macam nak tunjukkan. Saya susunkan begini dahulu. Okey. Mungkin saya boleh susun dengan cara lain pun boleh juga kalau nak Katakanlah begini saya buat satu slide baru tuan. Jap. Oh, lupa nak bagi tahu tuan-tuan. Bila kita buat slide yang baru ni, saya insert slide baru. Kalau yang kosong gini kan. Bila kita copy saja ke empat ini, saya copy kat sini, saya pastekan dia, Ctrl V. Right? Dia kadang-kadang ada keluar design ideas, nampak sebelah kanan ni. Tengok design ideas ni. Dia boleh cadangkan kepada kita nak susunkan dia macam mana. Kita boleh pilih yang pertama ni, yang kedua contohnya. Dia dah bagi dah siap-siap, nampak. Ini pun menarik juga sebenarnya tuan-tuan Kalau kita tak tahu macam mana nak susun dia, mungkin boleh gunakan ini sebagai teknik. Dia pun cantik juga saya rasa. Kemudian next slide, dekat slide yang sama ni kita Ctrl D, kita duplicate. So sekarang ada 2 kan. Okey, kita nak highlight yang mana? Kita kata kita nak highlight yang hitam ni pula, dari ingatan ni kan. Jadi yang 3 ni kita kecilkan dia. Kecilkan dia kat sini. Ni kecilkan. Ni pun kecilkan juga. Oh, kecil sangat ni. Okey, sekejap. Besar lagi ni sama besar kan ni? Apa, ini segala contoh saja. Okey, ini kita besarkan sebesar-besarnya. Sebab ini adalah highlight kita tuan-tuan. Kat sini nampak? So ini rupanya. Begini lebih kurang. Kemudian tambahkan sedikit tulisan kalau kita nak. Contoh macam tulisan tadi kan.
ibu terbaik, semua ibu terbaik ni. Okay, copy je, Ctrl C, pergi balik kat sini, Ctrl V, paste. Okay, jadi sekarang ni lagi sekali dekat slide ni apa nak buat, slide 28 ni transition, jangan lupa transition. Pergi ke atas, transition, morph. Berapa saat kau buat? 3 saat yang saya cadangkan nak buat 10 saat pun boleh. Tapi jenuh nak sampai tu, lama sangat kan. Okay, so sekarang kita tengok apakah efek dia, apakah kesan dia. Okay, sekarang saya klik next. Apakah berlaku? Ini dia nak buat. Okay, soalan cepu emas. Macam mana saya nak bagi dia patah balik semula pada kedudukan asal? Apa nak buat? Adakah nak kena copy satu-satu? Tidak Yang saya ulang tadi tu, pergi je balik slide yang sebelumnya tadi, Ctrl C, di sini Ctrl V dekat bawah ni kan. Okay, dan jangan lupa letakkan morph juga 3 saat tadi. Okay, sekarang kita tahu apakah kesan hasilnya, hasil akhirnya. Ini dia. Kita klik next. Dari ingatan jadi besar begini. Kemudian kita patah balik semula pada kedudukan yang asal. Kita buat Okay, tuan-tuan dan puan, itu saja saya punya demonstrasi hari ini. Nampak macam simple saja teknik ini kan, morph ni. Saya namakan dia morph profile. Sebenarnya morph profile tak ada, morph saja. Profile ni saya bagi nama sebab saya gunakan teknik morph ini untuk memperkenalkan sesuatu. Ibu ke, kita punya board of directors ke, kawan-kawan baik kita ke, dia membantu kita punya presentation supaya paling penting audience nampak gambaran keseluruhan. Semoga perkongsian ini bermanfaat tuan-tuan puan. Jangan lupa subscribe kepada Academy Power Slides, dan jangan lupa tuan-tuan puan, jika ini bermanfaat, tolonglah promotekan kepada kawan-kawan yang lain juga biar kita sama-sama belajar tuan-tuan. Terima kasih.